Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua pelajar Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar. Diharap semua bersedia dan berada dalam keadaan sihat walafiat. Okay, pada hari ini, cikgu akan mengajar anda semua berkaitan dengan bidang pembelajaran 5 iaitu genetik. Diharap semua pelajar bersedia ya. Okey, dalam bidang pembelajaran genetik ini terdapat 5 subtopik. Okey, subtopik yang pertama iaitu pembahagian sel, yang kedua perwarisan, yang ketiga mutasi, yang keempat teknologi kejuruteraan genetik dan akhir sekali adalah variasi. Pada hari ini, cikgu akan ajar 2 subtopik iaitu pembahagian sel dan juga perwarisan. Okey, mari kita tengok dalam subtopik yang pertama iaitu pembahagian sel. Okey, dalam subtopik ini murid perlu dapat menerangkan maksud gen asid deoksiribonukleik atau DNA dan kromosom dalam nukleus sel. Yang kedua, murid perlu membanding dan membezakan antara dua proses ini iaitu mitosis dan meiosis. Dan yang ketiga, murid perlu mewajarkan apakah kepentingan mitosis dan meiosis. Okey. Okey, jika awak perhatikan, ini adalah gambar raja struktur sel dalam badan manusia. Kalau awak tengok, ada gambar nukleus. Dalam sel badan manusia ni ada nukleus. So, dalam nukleus ni terdapat kromosom. Kalau awak tengok bentuk X tu adalah gambar raja bagi kromosom. Dan bila tengok dari segi gambar raja lagi dekat, kromosom ni berbentuk X di mana terdapat dua kromatid di hujungnya. Dalam kromosom ni ada dua pasangan kromatid dan di tengah-tengahnya pula adalah dipanggil sentroma. Manakala gambar yang ketiga ni pula adalah gambar struktur gen ataupun DNA bagi manusia yang berbentuk lingkaran kalau kita perhatikan ya. Okey, mari kita tengok apakah itu maksud gen, maksud DNA dan maksud bagi kromosom. Okey, gen ni adalah unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu. Setiap individu berbeza. So kita nak tentukan pewarisan setiap individu melalui gen. Okay, gen ni berfungsi mengawal ciri-ciri yang diwarisi oleh organisma. Contohnya yang kita boleh lihat kebolehan menggulung lidah. Ada manusia ni ada yang boleh menggulung lidah, ada yang tak boleh. Samping itu bentuk biji kacang pear, warna bulu kucing dan sebagainya. Okay, DNA pula atau nama lainnya asid deoksiribonukleik atau DNA adalah terdiri daripada unit-unit asas yang kita kenali dia sebagai nukleotida. Setiap unit nukleotida ni terdiri daripada 3 kromosom iaitu gula deoksiribosa, base bernitrogen dan kumpulan fosfat. DNA ini terdiri daripada dua rantai polinukleotida yang berpintal antiselari antara satu sama lain yang membentuk struktur yang dikenali sebagai helix ganda 2 seperti gambar raja di bawah ya. Okey, ni adalah struktur kromosom. Kalau tengok yang ni adalah struktur kromosom. So apa maksud kromosom? Kromosom ni adalah struktur berbenang halus, macam kita pernah tengok benang kan, sangat halus. Okay, terdiri daripada asid nukleik dan protein. So, panjang dan berlingkar, sebab tu awak tengok macam bentuk X dia berlingkar. And then dia terletak di dalam nukleus. Okay. Setiap kromosom ni dia mengandungi satu molekul panjang DNA. Okay, kalau perhatikan ni dah gambar raja kromosom ya. Yang awak tengok bentuk X ni berpintal, berbenang halus, ni adalah struktur kromosom. Okay, kromosom ni dia ada 24 pasangan. Ni pasangan kromosom. Okay, sepasang ada 2 kromosom. Untuk manusia kita ada 24 pasang kromosom. Okay, mari kita tengok apa kromosom manusia ni. Macam mana kromosom manusia terdiri daripada 22 autosom. Okay, kemudian terdiri pada 2 kromosom seks. Okay, iaitu kromosom seks ni ada simbol X dan kromosom Y. Okay, kalau yang untuk lelaki yang normal, kita ada 22 autosom. Okay, satu kromosom X dan satu kromosom Y. Manakala kalau perempuan yang normal pula, sama dengan lelaki iaitu 22 autosom, yang membezakan dia adalah 2 kromosom X. Maksudnya kalau lelaki XY, 22 lepas tu kromosom XY. Manakala kalau perempuan, 22 autosom kromosom dia and then simbol dia XY. Okey, yang ni adalah simbol bagi kromosom yang saya cerita tadi. Okey, ni untuk lelaki. Okey, dia ada 22 autosom, ada 22. So yang ni adalah simbol bagi lelaki tadi XY. Okey, X dan
Y. Okay, manakala kalau perempuan, perempuan sama juga 22 juga. Okay, yang membezakan adalah simbol. So untuk dia punya kromosom, simbolnya adalah X dan X. So yang membezakan XY dan XX. Okay, kromosom ini yang menentukan ciri-ciri bagi sesuatu organisma. Okay, manakala XY dan XX ni dia adalah menentukan jantina. Okay. Okey, mari kita tengok istilah-istilah bagi kromosom ni. Okey, yang pertama kariotip. Apa itu kariotip? Iaitu susunan pasangan kromosom dalam sel daripada saiz yang besar kepada saiz yang kecil. Maksudnya saiz, susunan pasangan ya. So dia susun daripada saiz yang besar kepada saiz yang kecil. Seperti gambar rajah kita tengok pasangan kromosom tu. Okay, kalau kromosom seks, dia menentukan jantina individu. Okay, sama ada lelaki simbolnya adalah XY. Manakala kalau perempuan, kromosom simbolnya adalah XX. Okay, apa itu kromosom autosom? Kromosom autosom ni dia mengawal sifat. Contohnya jenis rambut, kebolehan menggulung lidah. So dia mewakili sifat. Okay. So kromosom ini adalah sama lelaki dan perempuan. So kat sini yang beza adalah kromosom seks sahaja. Autosom sama, lelaki perempuan, autosom adalah sama. Okey, struktur kromosom ni terdiri satu pasang kromatid yang diikat di sentroma. Okey, tengok gambar rajah ni. Ni gambar rajah kromosom. Okey, inilah kromatid. Yang ni adalah kromatid. Yang ni adalah sentroma. Okey, ni adalah sentroma. Tengah-tengah ni kita panggil sentroma. Okey, dua bahagian lengan iaitu P dan Q. Di hujung lengan kromosom terdapat teloma yang berfungsi sebagai pelindung dari terdegradasinya DNA selepas pemecahan kromosom serta mencegah pelekatan antara hujung kromosom dengan kromosom yang lain. Jenis pembahagian sel ada dua iaitu mitosis dan meiosis. Okey, mitosis berlaku pada sel soma, contohnya tumbuhan. Kalau awak tengok kat sini ni gambar rajah sel soma. So ada 4 atau 5 peringkat dalam proses mitosis ni. Yang pertama profasa, yang kedua metafasa, yang ketiga anafasa, yang keempat telofasa. So kita boleh ringkaskan sebagai IPMAT. Okey, ini adalah fasa-fasa dalam mitosis. Okey. Profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Okey, meiosis pula dia berlaku pada organ pembiakan. Okey, pada organ pembiakan kalau tengok kat sini, ni adalah struktur sel bila dia membahagi mengikut fasa-fasa yang telah dinyatakan sebentar tadi lah. Contohnya profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Okey, ini adalah gambar rajah bagi berlakunya proses meiosis. Okay, proses meiosis berlaku sebanyak 2 kali. Tetapi proses mitosis berlaku sebanyak sekali. Okay, kalau tengok, ni yang pertama, bahagian pertama adalah proses yang berlaku pada bahagian pertama. Dan sebelah kanan ni, proses meiosis berlaku pada kali yang kedua. Kalau perhatikan, untuk meiosis, sel anak membahagi menjadi 4. Kalau mitosis, sel anak membahagi menjadi 2. Itu perbezaan mitosis dengan meiosis. Okey, anda semua boleh saksikan bagaimana pembentukan sel anak dalam proses mitosis ini adalah video pembentukan sel anak dalam mitosis ya. Okey, yang ni adalah video pembentukan sel anak bagi proses meiosis ya. Meiosis. Okey, ini adalah kepentingan dan ciri-ciri mitosis. Yang pertama, mitosis ni berlaku dalam sel soma sahaja, sel tumbuhan ya. Yang kedua, sel anak untuk mitosis mengandungi bilangan kromosom dan gen yang sama dengan sel induk. Maksudnya anak mesti hasil dia sama dengan sel induk. Kalau ibu dia panjang, tinggi, anak dia pun tinggi. Okey. Kepentingan dia yang pertama untuk tumbuh saran, yang kedua untuk menggantikan sel rosak atau mati dan untuk pembiakan aseks bagi tumbuhan. Okey, bagi meiosis pula, meiosis ni berlaku dalam organ pembiakan. Contoh manusia lah. Contoh organ pembiakan testis dengan ovum. Dia menghasilkan gamet, itu sel anak dia, separuh daripada sel induk. Katakan kalau sel induk ibu dia ada 4, so anaknya hanya ada 2. So dia separuh daripada sel induk. So kepentingan dia akan membentuk gamet
mengekalkan bilangan kromosom selepas persenyawaan. Pindah silang adalah penting dalam meiosis. Kalau dalam mitosis tiada pindah silang, tapi dalam meiosis ada pindah silang untuk menghasilkan variasi dalam kalangan anak-anak. Contohnya mata biru, rambut lurus, contoh dan sebagainya lah. Adalah persamaan dan perbezaan bagi proses mitosis dan meiosis. Okey, kalau tengok kalau yang warna merah ni adalah persamaan. Okey, persamaan dia kedua-dua proses ni menghasilkan sel anak, dua-dua menghasilkan sel anak and then mengalami replikasi sekali. Okey, kromosom mengalami replikasi sekali. Okey, kalau perbezaan mitosis dulu, dua sel anak dihasilkan. Okey, maklumat genetik sel adalah sama dengan induk. Okey, anak tu sama dengan induk. Okey, bilangan kromosom sama dengan induk. Okey, sama. Kalau ibu dia dua, anak dia pun dua. Pindah silang tidak berlaku. Okey, tak ada pindah silang. Okey, nukleus membahagi sekali sahaja and then sitoplasma membahagi pun sekali sahaja. Manakala bagi meiosis, okey, 4 anak yang akan dihasilkan. Okey, ada 4 anak. Okay, maklumat genetik anak pelbagai, tak sama. Okay, contoh ada anak tinggi, ada anak rendah, ada mata biru, mata coklat, so pelbagai. Bilangan kromosom anak separuh daripada sel induk, separuh. Pindah silang berlaku disebabkan perbezaan genetik. So berlaku pindah silang, so dalam kalangan anak-anak tu ada perbezaannya. Okay, nukleus membahagi sebanyak 2 kali dan sitoplasma pun sama juga membahagi 2 kali. Okey, kita pergi kepada subtopik yang kedua iaitu pewarisan. Okey, pada subtopik kali ini, murid-murid dapat menerangkan pewarisan manusia dan berkomunikasi tentang mekanisme pewarisan. Macam mana berlaku pewarisan bagi sesuatu manusia tersebut. Macam mana pewarisan ini berlaku. Okey, ini istilah-istilah yang terdapat dalam pewarisan. Yang pertama, allele dominan. Allele dominan maksudnya sifat yang mempunyai simbol. Contohnya, dia mempamerkan sekurang-kurangnya satu allele. Contohnya huruf T lah, T besar. Okay, fenotip. Fenotip ni merujuk kepada sifat fizikal bagi sesuatu organisma. Contoh tinggi, rendah, fizikal luaran bagi satu organisma. Genotip. Genotip ni mewakili kandungan gen. Genotip. Okay. Titik besar dan titik kecil ni adalah mewakili simbol bagi sesuatu ciri bagi sesuatu organisma. Contohnya T merujuk kepada pokok tinggi. Okay, allele resesif. Allele resesif dia mempamerkan sifat allele yang sama. Okay, allele yang sama yang bukan dominan. Gamet dihasilkan melalui proses meiosis iaitu pembiakan. Okay. Persenyawaan daripada meiosis. Homozygot iaitu individu yang mempunyai gen yang sama. Contohnya simbol T huruf besar dan T huruf kecil. Dua-duanya adalah sama, kita panggil homozygot. Heterozygot. Hetero adalah individu yang mempunyai dua gen yang berbeza. Contoh T besar dengan T kecil. Okay, kalau simbol T kecil ni merujuk kepada pokok yang resesif. Bukan yang dominan, iaitu contohnya pokok rendah. Okay. Okey, kat sini kita boleh tengok maksud-maksud pewarisan. Kalau kita perhatikan, pewarisan ni pemindahan ciri-ciri daripada ibu bapa kepada anaknya. Itu maksud pewarisan. Kita menurunkan ciri-ciri daripada induk iaitu ibu bapa kepada anak-anaknya. Contoh kalau ibu bapa tu ada sifat fizikal tinggi, so ada dapat diturunkan kepada anaknya. Contoh kalau mata biru, ibu mata biru, dapat salah seorang daripada anak tu mempunyai mata biru. Okey, gen unit asas bagi pewarisan adalah gen. Okey, alel sepasang gen yang berada pada lokus dan kedudukan yang sama pada kromosom homolog. Okey, alel yang kita tengok ada dua jenis alel iaitu alel dominan dan resesif. Dominan ni maksudnya dia lebih kepada kebanyakan manusia tu mempunyai gen tersebut. Contohnya boleh menggulung lidah. Kebanyakan manusia di dunia ni dia lebih boleh menggulung lidah, manakala resesif hanya segelintir saja yang tidak boleh menggulung lidah. So dominan ni maksudnya bilangan organisma yang boleh melakukan sesuatu perkara ataupun yang mempunyai ciri-ciri yang lebih dominan.
Ini adalah contoh-contoh gen yang dibawa oleh trend. Ini allele ni dalam pasangan kromosom. Allele tu adalah locus pada pasangan chromatic kromosom tu. Contoh kat sini warna mata, ada coklat dan ada hijau. Contoh lain, gen lain warna rambut yang dibawa oleh allele tersebut. So kebanyakan manusia kat dunia ni berbeza-beza. Ada rambut warna hitam, ada rambut merah dan ada rambut warna coklat macam tu. Mata pun sama, ada warna mata coklat, biru, hijau dan sebagainya. Ini ciri-ciri yang dibawa oleh induk dan diturunkan kepada anak-anak dia. Okey, kalau perhatikan, Gregor Mendel ni adalah seorang saintis yang menemui pewarisan ni. Beliau dikenali sebagai bapa genetik yang memperkenalkan sistem genetik ni. Orang pertama yang menemui mekanisme pewarisan ni secara teratur, dan contoh yang pertama dia menggunakan pokok kacang pear, iaitu berbaka tulis dengan simbol T besar dengan T besar. Dan beliau menjalankan eksperimen kacukan dipanggil kacukan monohybrid. Ini adalah kacukan monohybrid yang diperkenalkan oleh Gregor Mendel ni. Kalau tengok kat sini, fenotip ciri fizikal iaitu tinggi, disimbol pakai huruf T besar. Kerdil kita guna yang genotip T kecil. Genotip ni adalah gen yang dibawa. Berlaku proses meiosis kat sini iaitu pembentukan gamet, maka T2 ni akan terpecah kepada 2. Sama juga gen yang T kecil ni terpecah pada 2. Berlaku persenyawaan di mana setiap gamet ni akan bersilang. T besar akan bersilang dengan T kecil. T besar satu lagi akan bersilang dengan T kecil. Sama juga satu T daripada baka tinggi akan bersenyawa dengan baka kecil. So hasil yang kita dapat, anak tu akan mendapat gen fenotip yang jenis tinggi. Macam mana kita nak tahu fenotip tinggi atau rendah? Awak tengok simbol. Kalau simbolnya T huruf besar di depan, maka fenotipnya adalah tinggi. Contoh yang kedua iaitu menggunakan fenotip induk tinggi, dua-dua tinggi tapi perbezaan T besar dan T kecil. Besar dan T kecil kita pecahkan kepada 2. Dan gamet akan terpecah kepada T besar, T kecil. Berlaku persenyawaan yang di mana T besar akan bersenyawa dengan T besar, T besar satu lagi akan bersenyawa dengan T kecil. Berlaku pindah silang. So apabila berlaku pindah silang, maka 4 sel anak dihasilkan. So kalau kita perhatikan, setiap fenotip anak berbeza di mana terdapat huruf besar T ada 3. Maka 3 anak mempunyai fizikal tinggi dan satu anak mempunyai fizikal rendah. Berikut adalah contoh bagi binatang pula. Binatang ni anjing. So kalau tengok perhatikan genotip dia guna huruf H besar H kecil. Untuk yang anjing hitam, anjing coklat kita guna simbol H kecil dua-dua. So berlaku proses meiosis kat sini. So apa yang awak boleh letak kat sini? So kita pecah kepada 2. So dapatlah H besar dengan H kecil. Yang ni H kecil dua-dua. Berlaku persenyawaan dekat sini. Berlaku persenyawaan pindah silang. H besar akan bersenyawa dengan H kecil. H besar lagi akan bersenyawa dengan H kecil satu lagi. Satu H kecil akan bersenyawa dengan H kecil. Dan satu lagi H akan bergabung dengan H kecil. Maka kalau kita dapat perhatikan ada 4 sel anak di mana huruf besar H huruf besar ada 2 iaitu mewakili warna anjing hitam. Manakala H kecil ada 2 iaitu mewakili anjing bagi berwarna coklat. So 2 hitam, 2 coklat. Ini adalah contoh seterusnya kaitan dengan bunga ungu dan bunga putih. Sama juga kaedah yang sama. Gamet, berlaku pemecahan gamet dan persenyawaan. So, kita perhatikan kat sini ada 3 bunga yang berwarna ungu. Kerana huruf besar tu ada 3. Satu yang berwarna putih. Yang ni pula adalah persenyawaan antara lelaki dan wanita. Kalau lelaki, kromosom autosom ada 44, kromosom seks XY. Perempuan sama, autosom adalah sama 44, kromosom autosom. XX adalah kromosom seks. So gamet ni akan terpecah kepada 2 menjadi separuh daripada induk. Kalau induk 44, so gamet akan menjadi 22. 22X dan 22Y. Untuk perempuan, 22X dan 22X. Kemudian berlaku persenyawaan antara gamet-gamet tersebut antara lelaki dan wanita. So daripada persilangan ini
Dia akan menghasilkan sel anak separuh daripada bapa, iaitu kita akan perhatikan dapat 2 lelaki dan 2 perempuan. Okey, itu saja untuk hari ini, iaitu pada hari ini saya ajar awak 2 subtopik berkaitan dalam topik genetik, iaitu pewarisan dan pembahagian sel. Diharap semua pelajar dapat memahami subtopik yang saya ajar pada hari ini. Bagi memantapkan pemahaman anda dan memahami tajuk ini dengan lebih lanjut, anda boleh membuat latihan dan boleh bertanya kepada guru-guru. Semoga anda semua menjaga diri, stay safe dan memahami topik yang saya ajar pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.